sikit. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihi pengurusi yang kuasa, imam bilal, guru-guru asatizah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Malam ini kita nak sambung pengajian sirah. Tajuk malam ini mengenai Yahudi Bani Qainuqa dan pengkhianatan pertama Yahudi terhadap orang Islam. Tajuk yang lepas kita bincang tentang Perang Badar. Kita review sikit yang lepas. Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Berlaku dalam keadaan para sahabat radhiyallahu anhum tidak bersedia pun untuk berperang. Sebab apa? Ia disangka oleh orang-orang Islam mereka akan mengepung kumpulan dagang. Mereka tak sangka pun akan berdepan dengan pasukan tentera yang lengkap senjata. Tapi Allah firman dalam Al-Quran, Allah nak beri perkara yang lebih mulia pada orang Islam. Mulia yang macam mana? Sama ada antara dua. Awak akan rampas harta orang, ataupun awak berjihad fi sabilillah. Allah nak kurniakan kemuliaan yang lebih kepada orang-orang Islam. Jadi akhirnya ternyata umat Islam berdepan dengan ujian fi sabilillah. Dan dalam Perang Badar membuktikan bagaimana pertumbungan hak dan batil. Pasal apa kita sebut pertumbungan hak dan batil? Sebabnya perang ni perang anak beranak. Kalau kira balah anak beranak ni lebih penting kita damaikan sesama anak beranak. Tetapi tuan-tuan, ini adalah perkara penentuan antara hak dan batil. Di pihak di belah Quraisy, walaupun pihak Quraisy tu ayah dia sendiri, anak dia sendiri. Belah Islam ni anak, belah Quraisy ayah. Belah Islam ayah, belah Quraisy anak. Anak beranak kalau kira. Tetapi oleh kerana pada waktu ini pertumbungan hak dan batil, kalau tidak ditentang, Islam akan kalah. Kalau tidak berjuang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh. Maka berjihadlah bersungguh-sungguh para sahabat sehingga Allah datangkan bantuan beribu tentera malaikat. Baik. Kita nak baca tentang Yahudi Bani Qainuqa. Di Madinah ni tuan-tuan, Yahudi ada 3 suku. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Ini 3 suku. Ketiga-tiga suku Yahudi ni, pasal apa dia mari duduk dekat Yasrib, dekat Madinah? Pasal berdasarkan pengetahuan yang mereka dapat, Nabi yang sudah disebut-sebut oleh Nabi Isa, Nabi Musa, disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, tanda-tandanya Nabi yang ditunggu ini akan datang di satu tempat pergunungan yang subur dengan tanaman pohon kurma. Jadi ciri itu ada pada Madinah, ada pada Yasrib. Jadi berkumpullah sekalian ramainya orang-orang Yahudi. Jadi perkara pertama yang kita bincang malam ni Yahudi Bani Qainuqa. Nanti kita akan ada lagi Yahudi-Yahudi lain. Tuan-tuan, di awal baginda membuka Madinah, mengasaskan negara Madinah, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membentuk negara yang disebut Ummah Wahidah. Baginda Rasulullah bentuk perlembagaan
tamadun dunia bangsa tu tuan-tuan, tamadun dunia ada undang-undang tetapi dia bentuk undang-undang lisan. Dia tak ada dasar yang berbentuk bertulis. Tamadun dunia pada masa itu Rasulullah lah yang mula-mula membentuk perlembagaan secara bertulis. Dan dideklar dalam undang-undang bertulis ni, orang Islam boleh mengamalkan ajaran orang Islam, manakala non-Muslim, itulah Yahudi, apa jua agama yang ada dalam Madinah, boleh diamalkan dengan bebas, tidak akan diganggu amalan-amalan yang agama lain lakukan. Dalam dunia, itulah buat pertama kalinya ada klausa hak-hak tertentu untuk rakyat walaupun berbeza agama dengan agama pemerintah. Inilah dia keadilan Islam. Jadi masyarakat yang ada Yahudi, ada Islam. Islam pula bagaimana? Pecah dua. Orang Islam daripada Mekah yang panggil Muhajirin. Orang Islam penduduk asal Madinah dipanggil Ansar. Dulunya Aus dan Khazraj. Baginda buat mari satu moto ummah wahidah. Kita ni umat yang satu. Umat yang satu ini harus bekerjasama membentuk negara Islam yang baru. Jadi mari kita tengok, walaupun sedemikian Yahudi bersetuju mendirikan negara Islam Madinah, lalu akhirnya mereka mula melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan. Jadi mula malam ini kita mulakan dengan Yahudi Bani Qainuqa. Ibnu Ishaq menceritakan Rasulullah mengumpulkan Yahudi Qainuqa di pasar Bani Qainuqa. Lalu baginda pun berucap, wahai orang-orang Yahudi, berwaspadalah kamu daripada Allah Azza wa Jalla, daripada tertimpa ke atas kamu sebagaimana tertimpa kemurkaannya ke atas keturunan Quraisy. Masuklah kamu semua ke dalam Islam. Kamu semua mengetahui bahawa aku ini Nabi utusan sebagaimana kamu dapati dalam kitab kamu dan janji Allah pada kamu. Lalu kata mereka, hei Muhammad, kamu ingin tipu kami seperti kamu menipu keturunan kamu. Siapa ini nak royak keturunan Rasulullah ni? Itulah orang-orang Quraisy yang duduk dekat Mekah tu. Kau jangan tertipu. Memang engkau boleh berlawan dengan satu bangsa yang tidak ada pengalaman dalam peperangan, maka engkau berpeluang merubah mereka. Sesungguhnya kami ini demi Allah, kalau engkau ingin cuba dan ingin kenal siapa kami dan jenis apa kami ini, bolehlah mencuba. Jadi buat pertama kali Yahudi ni dia nak tunjuk belang hebat dia. Masyarakat Yahudi ni tuan-tuan, identiti Yahudi ni memang sejak ratus-ratus yang lalu duk pegang kami ni bangsa paling mulia dalam kalangan orang-orang yang lain. Kami ni orang yang paling mulia, orang yang paling cerdik, orang yang paling berilmu, dapat ilmu daripada wahyu Allah. Pasal apa? Melalui nabi-nabi, para anbiya yang begitu ramai. Siapa anbiya yang kita kenal daripada Bani Israel? Bermula daripada moyang dia, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah digelar Israel. Daripada keturunan Nabi Yaqub inilah tuan-tuan sebilangan besar para anbiya. Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ramai tu Bani Israel. Jadi orang-orang Yahudi ni dia mari syok sendiri, mari rasa bangga. Awak tak kenal siapa kami, kata Yahudi. Dia kata kat Rasulullah, mentang-mentang kamu lawan orang-orang yang tidak ada pengalaman seperti orang Quraisy. Kami bukan. Memang masa itu tuan-tuan, kerjaan orang Yahudi zaman ini memang mereka ni pembekal senjata. Yahudi ni pembekal senjata. Perisai, pedang, lembing. Sebab Yahudi memang pernah bentuk tamadun. Seperti zaman siapa? Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Zaman Nabi Daud alaihissalam. Zaman Nabi Daud merupakan zaman kegemilangan menempa besi.
Nabi Daud menempa besi, boleh mencairkan besi. Dan pengetahuan ini memang sudah ada pada orang Yahudi. Namun muslimin muslimat, bila mereka ni berdepan dengan Rasulullah, Allah memang mereka tahu sangat Muhammad ni lah yang telah dijanjikan seperti disebut di dalam Injil, Taurah. Tapi tuan-tuan tak mau beriman. Dia cabar pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi berikutnya? Mengikut riwayat Ibnu Hisham, beliau menceritakan bahawa seorang wanita Arab telah membawa barang jualan ke pasar Bani Qainuqa. Ada orang wanita, dia bawa barang jualan pergi kat pasar. Masa zaman ni, pasar-pasar yang ada dekat Madinah kebanyakan dikuasai, dominasi oleh orang-orang Yahudi. Dia pegang pasar. Lalu orang puan ni bawa barang jualan dia nak pergi jual kat pasar. Wanita itu duduk dekat tungkal emas. Dia pun mari duduk tenggek kat orang jual emas. Sekumpulan Yahudi lalu datang ingin membuka penutup mukanya, tetapi ditentang oleh wanita itu. Jadi tuan-tuan, orang-orang Yahudi ni mari 3-4 orang. Dia nak ngacar budak orang puan ni. Dia nak ngacar. Dia acuh. Ni nak tarik tudung tutup muka ni. Gitu. Dia buat main, dia buat gurau. Jadi marahlah orang puan ni. Lalu kemudian si tukang emas itu mengangkat hujung bajunya di belakangnya dan mengikatnya, dan bila saja wanita itu bangun maka terseloklah auratnya. Dia jadi buat gurau dok perangai huduh. Belah-belahnya kosek tadi mari buat khena. Yang ambil ujung kain ikat kat tiang meja mak. Ya ikat. Ia nak khena. Bila orang puang ni bangun, selok habislah. Sakut. Bila selok tu tak faham jelas situasi dia. Masing-masing orang dekat pasar ni badi ketawakan dia, mempermain-mainkan dia, memperolok-olokkan dia. Maka terselaklah auratnya. Lalu ia pun memekik. Maklum kalau orang kena khenak gitu, tepiklah kita duduk tempat orang. Tepik dia. Maka seorang lelaki Islam melihat kejadian ini. Betulang ada seorang Islam. Lalu dia menyerang tukang emas dan dibunuhnya. Marah. Tiba-tiba dibunuh. Terbunuh orang Yahudi ni. Selepas itu Yahudi lain pula berkumpul menerkam ke atas lelaki Islam tadi, lalu membunuhnya. Dah sudah. Lepas Islam ni bunuh tukang emas tu, mari puak-puak dia kepung, katok-katok, siapa akan mati. Kejadian ini menyebabkan orang Islam melarang orang Islam berhubung baik dengan orang-orang Yahudi. Seluruh orang Islam marah daripada peristiwa ini. Berlakulah pergaduhan antara orang Islam dan Yahudi Bani Qainuqa, dan inilah pertuduhan pertama berlaku setelah dimeterai perjanjian antara mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah pun telah mengepung mereka beberapa waktu sehingga mereka tunduk kepada hukuman dan keputusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas kejadian ni Rasulullah buat keputusan kepung Yahudi Bani Qainuqa. Nak putus hukuman, kepung. Bila kepung ni Yahudi Bani Qainuqa rupanya yang tadi duk kata macam mana? Hei Muhammad, kalau mu nak tahu kami ni gagah tara mana, marilah cabar kami. Lek-lek macam Yahudi hot learning tuan-tuan. Tiba-tiba Iran pergi serang. Dia duk ingat sistem pertahanan dia panggil apa? Iron Dome. Dia dah ingat Iron Dome ni boleh menghalang serangan-serangan roket. Tak pernah lagi lah. Baik Hizbullah di Lebanon, baik Hamas dekat Palestin berjaya tembus dengan begitu banyaknya sistem pertahanan Iron Dome. Tak pernah lagi. Tapi terik ini terkejut sungguh Israel.
beratus-ratus rupa-rupanya boleh tembus sistem pertahanan dia. Dia nak cabur sungguh. Jadi sekarang ni tuan-tuan, Yahudi duk bimbang lah tu, kok mari pula serangan. Tapi maklumlah, kita bimbang juga situasi ini akan berebak kepada skala besar yang tak mampu nak ditanggung nanti. InsyaAllah kita banyak doa. Lalu muslimin muslimat, bila mana baginda pun mengumpulkan mereka setelah mereka mengaku kalah. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba bila Rasulullah ni, Yahudi ni badi mengalah dah, tambuh bersembunyi dalam tembok, marilah bapak munafik Abdullah bin Ubay. Dia mari buat macam mana? Hei Muhammad, dia cakap gitu. Bahasa sesama Islam ni kan kita panggil ya Rasulullah. Mari dia hei Muhammad. Bahasa yang tidak beradab. Berbuat baiklah kepada mereka kerana mereka adalah kawan-kawanku. Buat baiklah pada orang-orang Yahudi ni. Dia dulu zaman aku jahiliah dulu, dia ni kawan-kawan aku semua ni. Lalu Rasulullah tidak menoleh pun ke arahnya. Lalu diulang kali kedua, baginda tidak hiraukan juga. Rasulullah buat tak dengar. Lalu datang Abdullah bin Ubay memegang lubang baju besi Rasulullah. Mereka tahu baju besi kan? Baju besi ni, ia seluk tangan itu. Ia seluk tangan kat tepi. Masuk dalam lubang. Lalu kata Rasulullah, lepaskan tanganmu itu. Orang-orang Islam ni tuan-tuan, bila dapat perintah Rasulullah ni, dia tak tahu apa-apa dah, taat, dengar kata sungguh. Tapi bila baginda kata macam tu kan, dia tidak melepaskan tangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi, hei kamu ini, lepaskan tanganmu itu daripada aku. Kata Abdullah bin Ubay, demi Allah tanganku tidak akan aku lepaskan sehingga kamu menunjuk sikap yang baik terhadap kawan-kawan aku ini. Lalu bila mana demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mereka ini mesti keluar daripada Madinah dan jangan mereka menghampirinya. Lalu kesemuanya mereka keluar daripada Madinah menuju ke negeri Syam, di mana sebilangan besar daripada mereka binasa di sana. Mana mereka pergi tuan-tuan? Mereka pergi ke Khaybar. Nanti dalam tajuk yang akan lain, Yahudi dekat Madinah ni kan tiga suku. Jadi Bani Qainuqa, jadi Bani Nadir, jadi Bani Quraizah. Jadi Yahudi ni lari keluar daripada Madinah bertebaran dan kebanyakannya menuju ke Khaybar. Kemuncak nanti perang orang Islam lawan orang Yahudi ini, perang sungguh dengan Yahudi dekat Khaybar. Nanti kita akan baca tajuk yang akan datang yang dipanggil peperangan Khaybar. Baik. Lalu lepas daripada itu, Abdullah bin Ubay datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan, dan aku melepaskan diriku dari sebarang ikatan perjanjian dengan sesiapa yang bersekutu dengan puak-puak kafir itu, dan persahabatan mereka mengenai kedua-dua kejadian ini. Baik. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Ubay kata macam ni, datanglah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu. Sebahagian mereka adalah wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Muslimin muslimat, Allah beri amaran lama dah ni. Jangan bersekutu dengan orang Yahudi. Jangan hubungkan jaling antara dengan Yahudi. Negara moden kita sekarang sedih sangat. Pertamanya Mesir. Pada tahun 1979 yang dipanggil perjanjian Camp David.
negara-negara umat Islam, Mesir yang mula-mula adakan perjanjian normalisasi. Apa maksud perjanjian normalisasi ni tuan-tuan? Perjanjian normalisasi ni banyak aspek. Antaranya hubungan dua hala antara dua negara. Dari sudut apa? Dari sudut ketenteraan, dari sudut perdagangan, dari sudut rakyat yang boleh keluar masuk antara kedua negara, macam-macam. Dari sudut import dan ekspor bekalan makanan. Mesir mula-mula tahun 79. Mari pula Jordan tahun 90. Normalisasi. Mari pula tahun 2021. UAE, Bahrain. Mari pula Maghribi tak lama lepas tu. Makna kata sekarang ni tuan-tuan lebih kurang 6 buah negara Islam yang sudah ada normalisasi. Kalau tuan-tuan tengok peta sekarang, Semenanjung Arab, Saudi, yang kita kenal negara moden hari ini, Saudi. Atas pada Saudi itu dia ada Jordan, dia ada Syria, dia ada Lebanon, dia ada Iraq, dia ada Iran. Belah Afrika dia ada Mesir, Maghribi. Sekarang ni tuan-tuan, sempadan dengan Israel sekarang, hok betul-betul hok macam kita dengan Indonesia. Tepek dekat Kalimantan tu, Sarawak dengan Indonesia berbagi tanah sempadan. Lek-lek macam Jordan dengan Israel sekarang. Masalahnya sekarang Jordan yang sudah normalisasi, yang tinggalnya Lebanon, Syria, Iraq yang belum normalisasi. Kalau hal lain itu UAE, Yaman pun tidak. UAE, Arab Saudi ini hampir-hampir kita harapkan Arab Saudi menjadi negara yang tidak akan adakan normalisasi dengan Israel. Kita banyakkan berdoa lah. Sebab Arab Saudi antara negara yang banyak mengeluarkan hasil minyak bekalan mentah dunia. Kalau tak salah ya, antara negara yang keempat terbesar selepas negara-negara pengeluar minyak yang lain. Jadi kalau adakan normalisasi, sedihlah kita. Di situ kita buat umrah, di situ kita buat haji. Dan sampai bila tuan-tuan kalau masing-masing menjadikan Yahudi ni sebagai wali seperti yang dah berlaku sekarang, agaknya lambat lagi lah untuk umat Islam dapat merasai kebebasan untuk umat Islam di Palestin. Dan perkara ni sudah diberi amaran oleh Allah sejak daripada dulu lagi. Sekarang kita nak tengoklah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Yahudi Bani Qainuqa ni. Pengajaran yang pertama mengenai aurat. Sekarang kita bincang tentang aurat dulu. Jadi wanita muslim tadi, muslimat tadi, dicabar oleh orang-orang Yahudi untuk selok aurat dia. Dok main tudung dia. Nampak tak tuan-tuan? Dan wanita ni pertahankan maruah dia. Tak boleh tepi. Jadi muslimin muslimat, kata pengarang buku, ini membuktikan hasad dengki Yahudi ke atas orang Islam lantaran Rasulullah menang dalam perang Badar. Bila Yahudi duk main, duk buat gora, benarnya dia mari rasa iri hati. Sebab Rasulullah menang perang Badar. Dia duk harap Rasulullah kalah dalam perang Badar, tiba-tiba menang. Sebab tu you buat mari korang hajar tu, buat perangai duk comel tu. Dan daripada satu sudut kita boleh memperlihatkan kepada masyarakat kita, penting wanita-wanita menjaga aurat. Dan perkara inilah yang mesti dilakukan oleh wanita-wanita hari ini. Iaitulah memelihara aurat. Jelas disebut dalam surah An-Nur, auratnya mesti tutup sampai ke parah dada. Mari kita, ada kita ni, dia panggil orang puan ni, ayah-ayah ni, kita orang lelaki kita pakai serban, kita panggil. Tapi ada orang puan sekarang, dia panggil turban. Betul tak mak Turban ni tuan-tuan,
Ni. Hak jenis, dia pakai tutup ni. Dia pergi ke telinga, dia pergi ke belakang ni. Tekak ni, nampak terdedah. Ni dia panggil turban. Macam-macam fashion lah. Hak ada sekarang. Tapi itulah nak royaknya muslimin muslimat, bagaimana perempuan wanita yang perlu mempertahankan aurat. Muslimin muslimat, saya ada pengalaman. Ibu-ibu dengar baik-baik. Saya pernah berkenalan dengan keluarga Islam daripada Perancis. Kenal dekat Kuala Lumpur. Pendek cerita saja. Pendek cerita, keluarga Perancis Islam ni pun suami isteri dan anak dia mari kat Terengganu. Jadi nak mari kenal Terengganu, kita pun bawa lah dia pergi ke Kampung Rusila. Kebetulan waktu siang ada budak-budak pelajar perempuan remaja tengah berjalan ramai-ramai, ada lang 10 orang. Betulan ada orang jual aiskrim. Saya pun tanya anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni dalam usia 28 tahun. Nak tak awak belanja aiskrim ke budak-budak ni? Nak dia kata. Panggillah budak-budak ni. Budak-budak ni pun suka tengok, orang Perancis. Kita pun tanya kat budak-budak ni, nak bergambar tak dengan kakak Perancis ni? Nak bergambar. Ini momen yang sangat kita rasa tersentuh. Ketika dia nak bergambar tu tuan-tuan, dia duduk kat tengah-tengah kan, moga dia pelancong. Masa nak ambil gambar tu, tiba-tiba ada seorang pelajar ni mari kat depan dia, selok kat tudung dia, dia pakai tudung lah, selok. Betul kan ada beberapa urat rambut ni keluar. Lepas tu budak-budak ni pun beredar lepas siap takat gambar. Tiba-tiba dia nangis seorang diri. Kita bimbang lah pula. Buat apa awak menangis ni? Kata dia macam ni, aku di negara aku tidak pernah dilayan sebagai seorang Islam. Pasal apa pula? Saya dekat negara saya bekerja sebagai jururawat, nurse dekat hospital. Kami ni penjawat awam, tidak dibenarkan dalam undang-undang negara kami, tidak benarkan mengenakan pakaian identiti agama. Jadi tudung ni dikira identiti agama. Negara dia tuan-tuan kononnya salib tak boleh bawa, tudung tak boleh pakai. Salib mana ada orang pakai yang orang tok dalam baju. Tujuannya pasti nak tuju pada orang Islam je sebenarnya. Jadi dia kata, macam mana aku ni? Aku nak jaga aurat. Aku bekerja. Terpaksa aku buat macam ni. Aku ambil tudung orang masuk bilik bedah, pakai selapis, pakai 2 lapis, pakai 3 lapis. Itulah yang qada aku mampu buat. Semata-mata apa? Semata-mata aku nak jaga aurat aku. Aku ni orang Islam. Lalu muslimin muslimat, berdasarkan kisah ini, dengan harapan yang sangat tinggi, kita nak harapkan rakyat kita ni, terutamanya tak wanita lah, orang lelaki pun kena jaga juga, tapi hak yang diuji paling berat tentang aurat, perempuan. Dengan harapan yang sangat tinggi, kita harap wanita kita, anak-anak kita masing-masing menjaga auratnya dengan bersungguh-sungguh apabila berada di dalam masyarakat. Sama juga tuan-tuan, kita ni anak perempuan dah usia 12, usia 13, dia mari mari uzur, maknanya dah mula ada tanggungan. Kita panggil taklif. Start je dia uzur, kira kakak kena pesan dulu. Kakak tak boleh dah nak salang lebih kurang dengan pak saudara sabit. Tak boleh dah nak lebih kurang nak main dengan sepupu, nak bersentuhan. Tak boleh dah. Kakak pergi rumah tok, kakak pun pergi mari dengan terawa, tak pakai tudung, kena pasang dah. Pasal apa? Ada sepupu, ada 2 pupu, macam-macam. Tak boleh dah nak main lebih kurang. Macam tu juga, kakak pergi sekolah, kakak pergi main sukan. Sekian cara dia, sekian Islam ajar kita. Bertanggungjawab kita dalam perkara ini. Pengajaran yang berikutnya,
Peristiwa ini puncanya timbul daripada masyarakat Yahudi yang menjadi bukti terhadap hasad dengki mereka kepada Islam yang selama ini tersembunyi dalam hati mereka. Tetapi apakah sebabnya hasad dengki ini tidak ketara kelihatan, sedangkan sudah 3 tahun lebih orang Islam berkuasa di Madinah? Sebagai jawapan kita mengatakan bahawa kemenangan umat Islam dalam perang Badar telah memarakkan perasaan benci dalam hati mereka, di mana kemenangan itu sama sekali tidak diduga oleh mereka. Kemenangan ini membakar jiwa buruk mereka dan tidak ada jalan lain selain melepaskan isi hati mereka daripada hasad dengki yang mereka telah ada selama ini. Muslimin muslimat, makna kata Yahudi ni pah ke hari kiamat kita tak akan boleh pegang kata-kata dia sampai hari kiamat. Dan sesuailah dengan firman Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi ni tak akan puas hati dengan kamu, tak akan reda pada kamu sampailah macam mana awak ikut cara dia, awak ikut millat, awak ikut agama dia, pegangan dia, millah. Ini yang dia nak, tuan-tuan. Ini yang jadinya hari ini. Tuan-tuan tengoklah ya, mereka lah yang ciptakan aktiviti, acara-acara anugerah tertentu, acara pertandingan sukan peringkat antarabangsa. Acara sukan antarabangsa dibuat ke mana pula? Untuk acara ini sekian panduan-panduan, untuk acara ini sekian peraturan-peraturan. Kalau awak tak mau ikut peraturan ni, awak akan dikeluarkan. Tengok Commonwealth baru ni ada seorang perempuan Arab. Dia masuk acara apa entah, dia pakai seluar, dia buang. Tidak dibenarkan awak untuk meneruskan pertandingan Commonwealth. Pasal sekian kita dah ada dah acara peraturan kita. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita yang Islam ni badi pakai ikut belaka. Pasal itulah yang mereka nak. Mereka nak merendahkan masyarakat yang berpegang dengan akidah Islam. Akhirnya badi ikut belaka. Maknanya tak kira Islam masuk juga gimnastik, tak kira Islam masuk juga jin rama, akuatik dan sebagainya, terjun papak anjal, habis badi ikut belaka. Jadi itu yang mereka nak. Dan sampailah kesudah orang Yahudi akan bermusuh dengan kita. Mengikut janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi akhirnya nanti akan bersembunyi di sebalik pohon yang dipanggil pohon gharqa, dan bersembunyi di sebalik batu-batu, dan sehinggalah pohon-pohon akan berkata, datang di sini, dia bersembunyi di sini, bunuhlah dia. Muslimin muslimat, bilakah zaman itu kita tak tahu. Kita tak tahu apakah zaman itu akan berlaku. Kita tak tahu bilakah Imam Mahdi akhirnya memimpin umat kita. Kita tak tahu. Tapi belang-belang tak tahu macam ni, janganlah kita ni tak buat apa-apa. Kita kena usaha. Dah kita tuan-tuan hari ni berapa hari bulan? Hari ni 5 hari bulan. Esok 6 hari bulan. Lusa 7 hari bulan. Setahun kebangkitan yang berlaku pada 7 Oktober 2023. Serangan kepada Israel yang dilakukan oleh Hamas. Tuan-tuan jangan sebut pula warna Hamas diserang Israel. Tuan-tuan bayang 70 tahun Palestin dikepung. Dinding tinggi siling kita ni dia buat. Dikepung, dikeliling. Gaza tu duduk sepik-sepik macam tu lah. Rakyat dia 2 juta orang. 360 km persegi lebih kecil pada daerah Marang. Marangnya baru 300,000 orang. Tapi Gaza 2 juta orang duduk dalam 360 km persegi. Tak payah bayang nak pergi mana. Padang duduk sepik gitu je. Maka jangan kata berapa Hamas pergi serang. Tak. Itu adalah alasan-alasan yang dah terperak begitu lama, 70 tahun lebih. Sejak tahun 1948. Oleh yang demikian, kita yang nak sahur ni, kita pula. Lagu mana? Makan kita makan tak lagi makanan yang selama ni kita boikot. Apa dia? Produk-produk yang support Israel. Macam mana?
Barang basuh tangan, basuh baju kita, barang makanan kita. Produk tu kita tak mau sebut sini lah. Tapi tuan-tuan cari sendiri. Apa-apa sahaja berterusanglah kita ni menunjukkan kebersamaan kita kepada umat Islam di bumi Palestin. Pengajaran yang terakhir, iaitulah muamalah orang munafik. Kejadian ini kita boleh lihat daripada Abdullah bin Ubay ke atas orang Yahudi yang telah kita perhatikan sebentar tadi. Bagaimana Abdullah bin Ubay ni Islam, tapi tiba dia pergi bela pula orang Yahudi. Menunjukkan ada jenis perangai kita orang Islam hari ini nak tolong Israel, nak bantu Israel. Kita minta jauh lah kalau itu daripada keluarga kita, ya. Tak jauh pasal apa minta jauh? Tandanya kita tak ada yang dipanggil ukhuwah Islamiyah. Tak ada rasa persahabatan kita sesama umat Islam. Sedih di Palestin, sedihlah kita. Sakit di Palestin, sakitlah kita. Dan kita nak hati perasaan tu hingga pada anak-anak kita. Dari sudut macam mana? Kalau dia ada perasaan ni, maka anak-anak kita berhati-hati dalam memilih makanan, memilih minuman, memilih barang-barang keperluan ada kaitan ke tidak dengan Israel, akan hati-hati sabar. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu merasakan kasih pada saudara seagama dengan kamu sebagaimana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Moga-moga tuan-tuan itulah yang kita pegang dalam hidup kita. Bila mana dia sahaja bersyahadah, dia adalah saudara kita. Dan negeri Terengganu kita sendiri, kita ada saudara baru. Kita panggil apa? Kita tak panggil mu'allaf, kita panggil saudara kita. Kalau tuan-tuan ada kenal, layanglah baik-baik. Pasal mereka memilih untuk bersyahadah dengan agama kita. Dia adalah saudara kita. Yang baik datang daripada Allah, lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.